لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang dikasihi pengurusi surau, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru yang berusaha, datuk-datuk Sri, Tan Sri, sahabat-sahabat, rakan-rakan, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertamanya kami rahmatkan setinggi syukur pada Allah kerana suasana kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam masih lagi kita terasa, dan pada malam ini satu tajuk yang bagi saya cukup bermakna dan cukup menginsafkan kita. Lebih kurang berbunyi bagaimana cara untuk kita mentahqiqkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya cinta kepada Rasul ini adalah sejuzuk daripada iman. Bahkan ia menjadi salah satu daripada iman yang tanpanya akan terpecah atau terkeluar daripada daerah keimanan. Adapun dalil yang pertama kita dapati dalam nas berkenaan dengan rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yang memberi makna kena beriman. Apabila beriman, salah satunya cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang sahih, dalam riwayat menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'i. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dia kasih dari segala-galanya, termasuk anaknya, abahnya dan semua manusia, hatta diri dia sendiri. Ada riwayat menyebut Sayyidina Umar ibn Al-Khattab menyatakan, ya Rasulullah, saya kasih sayang kepada kamu, kepada Rasulullah selepas saya sayang kepada diri saya. Rasulullah SAW menyebut hadis tadi. Kemudian Sayyidina Umar kata, sekarang saya sayang kepada kamu melebihi hatta diri saya. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Betapa sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga boleh membawa rasa manisnya iman. Dalam riwayat yang sahih oleh Al-Bukhari dan lain lagi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Mafhumnya, tiga perkara siapa yang mempunyainya pasti dia akan rasa kemanisan iman, lazat kepada iman, manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul terlebih dia kasih daripada segala-galanya. Kedua, apabila dia kasih kepada seseorang, tidak semata-mata kecuali kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kufur, sebagaimana dia benci kalau dicampakkan ke dalam api.
memaknakan kepada kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebahagian daripada iman, bahkan tunjang bagaimana kita nak kasih. Apa makna kasih? Apa makna cinta? Apa makna kalau kita kata kita cinta kepada Rasulullah SAW? Bahkan kalau kita takrifkan cinta ini sebagaimana yang disebut oleh Ibn Qayyim, yang masyhur dengan satu bukunya yang bertajuk Rawdatul Muhibbin, taman orang-orang cinta. Dalam bahasa Arab, kalimah cinta lebih daripada 60 perkataan yang memberi makna betapa mereka faham tentang cinta. Kata beliau, maksud cinta di situ dua perkara. Pertama, kita suka apa-apa yang baik-baik belaka ada pada dia, orang yang kita cinta ni. Kedua, apa-apa yang buruk kita minta berlindung tak kena pada dia. Itu hakikat makna cinta. Maka begitulah kepada Rasulullah SAW. Sahabat dia kasih pada Rasul, dia nak apa yang ada pada Rasul terbaik. Dan apa sahaja yang membuat Rasulullah SAW sakit dan ini, dia menjarakkan. Rasulullah SAW ini telah dikasihi oleh para sahabat. Untuk membuktikan bagaimana cinta sebenar kepada Nabi ini, jalan yang terbaik, kita kena mengambil pedoman bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang berinteraksi, bermuamalah secara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan kisahkan tapi masa tak sempat. Tapi saya akan ceritakan beberapa cerita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kisah ini. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menzahirkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW, yang sanggup menggadaikan nyawanya, darahnya, hartanya, bahkan seluruh keluarganya semata-mata kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulakan dengan sosok tubuh yang utama, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang lebih muda pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Tetapi kalau dia berjalan dengan Nabi, orang nampak sifat tua dia dan orang nampak sifat muda Nabi. Bahasa Arab bila sebut, dia kata Abu Bakrin Shaykhun Yu'raf wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabun la yu'raf. Abu Bakar ini seorang tua yang nampak ketuaannya, sedangkan Rasulullah SAW seorang pemuda yang tak nampak ketuaannya. Apa maksud? Maksudnya Abu Bakar ni rambut dia ni banyak uban. Rasulullah ni siapa ketua tak banyak uban. Bahkan ada setengah riwayat kata hanya 16 helai sahaja rambut Rasulullah SAW yang berubah. Jadi cara Rasulullah ni lain. Allah sempurnakan kehidupannya. Satu hari, mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, selepas bertarung dengan puak-puak kafir Quraisy hampir 13 tahun, tengah hari, menjadi kelaziman dan budaya orang Arab, mereka tak akan datang ke rumah orang tengah hari. Ini buat Arab Mekah dulu. Tiba-tiba Nabi datang. Bila Nabi datang, ini memaknakan satu perkara besar, kata Aisyah. Nabi kata, wahai Abu Bakar, ada orang tak dalam rumah kamu, sila keluarkan mereka. Sayyidina Abu Bakar jawab, ya Rasulullah, semuanya keluargaku yang aku amankan, aku percaya pada mereka semua. Maknanya di situ, satu-satunya manusia yang berjaya untuk menjadikan keluarganya keluarga berjaya ialah keluarga Abu Bakar. Bahkan dalam misi hijrah, keluarga Abu Bakar lah yang banyak membantu sehingga berjaya. Bila mana ditenangkan oleh Abu Bakar, Nabi menyebut satu kalimah.
Nabi menyatakan, ya Aba Bakrin, inna Allah qad azina li bil hijrah. Ya Aba Bakar, aku nak bagi tahu kat kamu, sesungguhnya Allah telah izinkan bagi aku untuk hijrah. Daripada sini kita faham, barang tindakan Nabi sentiasa mendapat iznullah, izin Allah. Cakapan Nabi adalah wahyu Allah. Bukan mesti Quran, tapi diilham dan diwahyukan. Nas dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu kecuali apa yang telah diwahyukan kepadanya. Abu Bakar terus menjawab, as-suhbatu ya Rasulullah. Saya nak satu perkara ya Rasulullah. Saya nak kalau boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan saya boleh bersama Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah. Merisikokan akan dibunuh, tapi kerana cinta pada Rasulullah. Rasulullah jawab, ya. Air mata Abu Bakar mengalir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi aku tak tengok Abu Bakar. Abu Bakar tu ayah dia lah. Aku tak tengok Abu Bakar merasa gembira sehingga menitis air mata selepas daripada Rasulullah SAW menyatakan, aku izinkan kamu. Cinta tuan-tuan. Abu Bakar bila nak hijrah, dia bagi kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuda ataupun unta ni. Nabi kata, tidak ya Abu Bakar, bis saman, aku bayar. Abu Bakar radhiyallahu anhu bila sampai di Gua Sur, dialah yang mula masuk Gua Sur. Ada riwayat sekalipun tidak kuat, dhaif, menyebut bagaimana sehingga Abu Bakar ni dia tak boleh tidur. Gua Sur ni bukan macam masjid besar ni, kecil. Belah atas tu sikit itu berlubang. Orang kafir Quraisy mari tengok ke atas, boleh jalan ke atas tu. Kata Abu Bakar, wallahi law ra'a ahaduhum tahta qadamaihi la ra'a. Demi Allah, kalau seorang daripada mereka tu tengok tapak kaki dia, tengok ke bawah, tak payah mengendap, pasti nampak pada kita. Nabi dengan tenang, dengan mantik imani, yakin siqatan billah, Nabi kata apa? Ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini illa anna Allah salisuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan suka kita dua orang je ni, jangan kamu sangka macam tu. Allah yang ketiga. Yang kita baca dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. 3-4 kali kami jadikan depan mereka seolah-olah tembok. Kau tengok kau tak dapat masa tembok. Apa kau mana? Kami jadikan belakang mereka tu macam tembok. Kali pada belakang pun Nabi terlepas tak nampak. Dan kami seolah-olah pensangkan mereka lagi tak nampak. Fahum la yubsirun. Allah kata mereka pun tak nampak. Kerana Allah dalam himayatullah. Abu Bakar, Nabi masuk boleh tidur atas perut Abu Bakar. Nyenyak. Apa mana? Ketenangan. Orang kalau kena buru tak boleh tidur tuan. Nabi boleh tidur, Abu Bakar jaga. Sehingga satu binatang mematuk Abu Bakar, tahan sakitnya sehingga air matanya jatuh atas pipi Rasulullah. Terkejut. Katanya ludir tu, ya Rasulullah, saya dipatuk oleh sesuatu. Nabi kata, kat mana? Dengan tangannya yang mulia dia sapu, dia sembuh. Sebab dia lebih baik daripada mana-mana farmasi. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Itulah Rasulullah SAW. Dalam perjalanan hijrah, rekah ceritanya Surakah bin Malik al-Juhshum kejar.
Kejar punya kejar ni, rapatnya kata Abu Bakar antara selembing dengan 2 lembing. Mana tak jauh dah. Lembing ni kalau kita kata 7 kaki tinggi, maknanya 14 kaki, 15 kaki je lebih kuat. Jarak. Rasulullah tenang, tapi cukup Rasulullah baca satu, Allahumma kfini, ya Allah cukuplah kami. Tiba-tiba dalam riwayat Bukhari dan lain lagi, 4 kaki kudanya tenggelam sampai ke perut kuda, tak boleh gerak. Kata Suraqah, kalau Muhammad nak bunuh aku, memang boleh bunuh. Tenangnya Rasulullah dan Abu Bakar masa berjalan, sekali ke depan, sekali ke belakang. Nabi tanya, kenapa kamu berjalan pelan? Dia kata, ya Rasulullah, kadang-kadang aku rasa musuh ada depan, aku pergi ke depan. Tujuannya kalau panah kena atas aku dulu. Kadang-kadang aku rasa musuh ada belakang, aku lalu ke belakang. Supaya kalau lembing kena panah, kena atas aku dulu. Kalau kita musuh depan ke belakang. Sebab Rasulullah selamat, kita tak mesti selamat. Tuan-tuan, cinta sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, kita tak pernah tengok Rasulullah marah kepada Abu Bakar. Rasulullah kata, lau kuntu muttakhizan khalila lattakhaztu Aba Bakrin khalila. Kalau boleh aku mengambil kekasih. Kekasih ni bukan makna cinta macam kita kata lelaki perempuan, tak. Mana sahabat sejati apa nama, tapi tak ada. Aku pasti akan ambil Abu Bakar. Dan banyak manakib termasuk dalam Sahih Bukhari menyebut keistimewaan Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain menyatakan, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhihi al-ummah la rajaha imanu Abi Bakrin. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat ni, berat iman Abu Bakar lagi. Cukuplah satu kisah. Bila mana Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin, pada waktu ketika menjelang waktu duha, sampai berita kepada Abu Bakar. Abu Bakar daripada satu tempat terus datang. Kemudian dia buka kelubung muka Rasulullah, dia kucup antara kening dalam air mata yang berair, dan berkata, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, laqad tibta hayya wa tibta mayyita, wallahi la yuzikaka Allahul mautatain. Lebih kurang maksud, aku sanggup menjadi ibu dan bapaku galang ganti kepadamu ya Rasulullah. Sesungguhnya kamu hidup mulia, kamu mati pun mulia. Demi Allah, Allah tidak akan mengenakan kepada kamu 2 kali kesakitan kematian. Itulah Abu Bakar, dia cinta, dia faham, tapi dia tidak menjadikan Nabi itu Tuhan. Dia membetulkan ummah bila gawat kematian Rasulullah. Sayyidina Umar meracau, menyatakan, siapa kata Muhammad mati, aku bunuh dia. Muhammad tak mati. Dia seperti Nabi Allah Isa yang akan menghadap Tuhannya dan akan kembali. Sayyidina Abu Bakar di Sakifah Bani Sa'idah terus bangkit dan berkata, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hai manusia, siapa yang sembah Allah, sembah Muhammad, Muhammad mati. Dan siapa yang sembah Allah, Allah maha hidup dan tak mati. Lalu dibaca firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan rasul di antara rasul-rasul yang terdahulu. Apakah dengan sebab dia mati atau dia dibunuh? Nescaya tumik-tumik kamu akan berpaling. Siapa yang tumiknya berpaling, yakni murtad atau kembali kepada agama asalnya,
dia sekali-kali tidak dapat memberi mudarat sedikit pun kepada Allah, dan Allah pasti akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Kata para sahabat radhiyallahu anhum, seolah-olah ayat itu kali pertama kami dengar. Ayat itu kali pertama kami dengar. Itulah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila mana orang sibuk nak jadi pemimpin, Ansar kata minnal amir wa minkumul amir. Kami ada seorang pemimpin, kamu ada seorang pemimpin. Abu Bakar menaskan hadis Nabi, al-a'immatu min Quraisy. Satu riwayat al-khilafatu min Quraisy. Pemimpin hendaklah daripada orang Quraisy. Maka disuruh untuk dibai'ahkan antara Umar ibn Al-Khattab dan Abu Ubaidah amin hadhil ummah. Tiba-tiba keduanya kata, kamu ya Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan ucapan yang cukup hebat. Ayyuhan nas, inni qad bullitu alaikum wa lastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'inuni wa in asattu faqawwini. Apa maksud? Hai manusia, aku telah dilantik di kalangan kamu, tapi aku nak bagi tahu, aku bukan orang terbaik. Kata mufakir Islam Syekh Muhammad Al-Ghazali, ucapan aku bukan orang terbaik mengendurkan orang lain semua, sedangkan dia yang terbaik. Inilah Abu Bakar. Kalau aku betul, tolong aku. Tapi kalau aku silap, betulkan aku. Apa Sayyidina Abu Bakar buat? Selepas dilantik khalifah, nombor 1, dia panggil Usamah bin Zaid, umur 16-17 tahun. Anak kepada Zaid ibn Harisah yang mati terkorban dalam peperangan yang hebat Mu'tah. Dilantik jadi ketua untuk nak pergi perang. Kenapa? Kerana tentera ini telah dihantar oleh Rasulullah sebelum dia wafat. Jadi tentera Islam yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini merasa tak sedap hati melihat kegeringan Rasulullah SAW. Rasulullah sakit hampir 12 hari. Bermula daripada 29 Safar tahun yang ke-11 Hijrah dan meninggal pada 12 Safar 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijrah. Apa yang berlaku? Saya tak nak cerita hak dia Rasulullah wafat ni, panjang cerita pula. Rasulullah SAW, sahabat yang dihantar perang ni, bawa kenderaan, kita kata agak pasukan tu perlahan-lahan, dan mereka hanya sampai di satu tempat namanya Sirar. Dengar Rasulullah wafat, patah balik. Sayyidina Abu Bakar pergi bagi tahu, kita hantar yang Sayyidina Umar kata, ya Abu Bakrin ya Khalifah Rasulullah, negara tak stabil. Puak-puak yang murtad ni ada tiga jenis. Satu ikut Nabi palsu seperti Musailimatul Kazzab di Yamamah, Sijah juga hampir di Yamamah, Al-Aswad si di Yaman, pakat murtad. 2 jenis orang yang tak nak bayar zakat. 3 golongan yang kata syariat terbatal dengan wafatnya Rasul. Negara tak stabil. Jawab Abu Bakar yang Allah ilhamkan, wallahi aku tidak akan ungkai ikatan yang Rasulullah SAW telah ikat, dan mesti aku akan hantar yang ini dulu. Orang lain tak nampak, tapi Abu Bakar nampak. Hari pengantaran tu, panglima yang terkenal ini Usamah duduk atas kuda, dia orang muda. Abu Bakar heret kuda, tali keng kuda tu heret. Usamah nak turun, nak suruh Abu Bakar naik, biar dulu. Abu Bakar berkata, ya Usamah, ma anta binazilin wa ma ana biraqibin. Wahai Usamah, mu jangan turun, aku tak akan naik, kerana tempat kamu tu yang letaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi akhirnya menang. Kata Umar, aku tak nampak.
kerana Abu Bakar. Kata Imam Suyuti rahimahullah dalam Tarikh Al-Khulafa, Abu Bakar ni selepas naik jadi khalifah makin hari makin kurus. Orang lain dapat kuasa makin gemuk, makin kurus. Bila ditanya kenapa, katanya saya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak akan lari walaupun sedikit. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, siapa tak kenal dengan Sayyidina Umar? Jasa yang paling besar Abu Bakar kepada umat ini salah satunya, dia nak wafat tahun 13 Hijrah, dia gelantik Umar ibn Al-Khattab, tuding tunjuk mung selepas aku. Yang tukang tulis suratnya Uthman ibn Affan. Suratnya lebih kurang berbunyi, haza ma ahida ilaihi Abu Bakr ila hadhihi al-ummah bitawliyati Umar ibn Al-Khattab. Ini perjanjian Abu Bakar kepada umat ini bahawa yang akan gantinya ialah Umar ibn Al-Khattab. Dia pensang, jaga balik. Tanya, Uthman mau tulis tak? Tulis. Baca. Sahabat-sahabat lain marah. Sahabat lain kata, ya Abu Bakrin, kamu nak menjahannamkan kami dengan Umar. Sebab Umar ni kalau tanding pilihan raya kalah, tuan-tuan. Dia tak popular, dia orang backing. Tapi ilham, firasat Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq dengan suluhan nubuwah oleh Rasulullah SAW. Tengok wafatnya Sayyidina Umar selepas 10 tahun, semua sahabat akan menangis habis. Sayang, hebat Sayyidina Umar, Allah jadikan. Sayyidina Umar juga cinta kat Nabi, amat-amat cinta. Saya ringkaskan sikit saja. Dalam Sahih Bukhari menceritakan bagaimana Sayyidina Umar zamannya banyak, luar biasa, dan dia ni jenis orang yang tegas. Satu hari ada tepi satu jalan di Madinah, macam ada beteng, jadi orang duk lalu situ, sakut. Beteng tu dekat rumah orang Ansar. Sayyidina Umar lalu juga, susah ni, tengok gini orang pun duk komplain. Sayyidina Umar tak buang, ni ganggu orang ramai, maslahat buat. Orang ni tuan-tuan, dia datang kat Sayyidina Umar, dia kata, ya Amirul Mukminin, benteng ni Rasulullah suruh aku buat dulu. Sayyidina Umar apa berlaku? Terus suruh bina balik. Dia tak lawan. Sayyidina Umar dia tak akan lawan. Sebut orang sebut qala Rasulullah, dia akan tahu. Tuan-tuan, anak cucu pada Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar Abdullah, dia ada anak, kata silap nama Bilal. Bila tengok sahabat-sahabat ni, orang perempuan ni nampak pelik sikit ni, maknanya kurang kuat dah Islam macam sahabat-sahabat dulu. Dia kata tak boleh dah puak-puak ni pergi masjid, tak payah pergi masjid, semayang di rumah. Kerana Nabi menyebut salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidiha, wa salatul mar'ati fi ukri baitiha khairun min salatiha fi baitiha. Salat perempuan itu di rumah lebih baik daripada masjid, dalam bilik lagi lebih baik daripada dalam rumah, dalam bilik tidur dia. Abdullah bin Umar dengar, Abdullah bin Umar kata, mu nak larang Nabi sebut hadis Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kamu tegah wanita pergi ke masjid. Wallahi aku tak akan bercakap dengan kamu selama-lamanya. Junjung hadis Nabi SAW. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar,
Apa yang Nabi buat, dia akan ikut. Pernah satu ketika orang kata dia tengok satu pohon kurma tua nak mati dah, dia pergi siram. Orang tanya apa pasal? Masa aku dulu, aku pernah Rasulullah pergi siram, maka aku pun siram juga tempat tersebut. Apa yang Nabi riwayatkan kepadanya secara zahir, dia akan riwayatkan secara zahir. Saya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin saya minta masa sikit lagi, boleh? Lebih kurang dalam 8.45 saya berhentilah. Kalau kita tengok macam mana Sayyidina Umar, saya ringkas lagi, ketika mana dia di ujung usia dia kena tikam, semayang subuh kena tikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dalam usia dia 63 tahun. Dan Allah jadi masa kena tu tak mati, ambil masa beberapa hari. Dalam keadaan seperti itu, dia telah merancang banyak perkara dia buat. Orang tanya siapa yang akan jadi khalifah selepasnya, dia pilih mereka yang masih hidup di kalangan Nabi sebut 10 ahli syurga. Dia sebut Abdul Rahman bin Auf, dia sebut Utsman bin Affan, dia sebut Ali bin Abi Talib, dia sebut Zubair bin Al-Awwam, dia sebut Talha bin Ubaidillah. Ada sebahagian telah meninggal. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dalam keadaan sakit macam tu, ada orang lalu pakai jubahnya seleret. Biasa kalau jubah seleret ni perangai jahiliah zaman dulu, dia megah. Sebab itu kalau kita tengok cerita Arab zaman dulu, ada hamba-hamba duk akak jubah dia ke belakang. Itu tanda kebesaran. Kalau ramai akak ni kaya, dia bela banyak hamba. Dia tengok orang muda ni, dia kata, ya akhi, yabna akhi, irfa' sawbaka fa innahu anqa li sawbika wa atqa li qalbika. Saudara, tu angkat jubah kamu, anak saudaraku, kerana dia lebih bersih untuk baju kamu dan dia lebih bertakwa untuk hati kamu. Sakit pun masih lagi amal ma'ruf nahi munkar. Last dekat nak meninggal, susah hati dia. Kenapa? Dia fikir kat mana dia nak dikebumikan. Dia panggil anak dia Abdullah bin Umar, tolong bagi tahu kepada Ummul Mukminin Aisyah, dan katakanlah Umar minta izin, jangan sebut Amirul Mukminin. Ini permintaan pribadiku, kerana aku cinta kepada dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Sampai tahap tu cintanya mereka kepada Rasulullah. Betapa cintanya sahabat kepada Nabi, dia tak tengok sekadar dunia, akhirat dia tengok. Seorang sahabat namanya Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami, juga menjadi maula Rasulullah, bekas hamba Rasulullah. Nabi tengok dia rajin kerja dengan Nabi. Nabi tanya, sal, maknanya minta lah. Kita kalau ada peluang raja ataupun agung ataupun presiden suruh, minta lah. Oh, minta izin dululah, saya nak fikir di rumah, nak buat 2 kertas kajak benda nak. Orang ni dia jawab terus. Kita tak fikir macam dia fikir. Dia kata, ya Rasulullah, uridu murafaqaka fil jannah. Saya nak satu Rasulullah. Amba nak sangat kalau boleh bila duduk dalam syurga, boleh juga temu Rasulullah, boleh rapat dengan Rasulullah. Rasulullah jawab, izan fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Kalau mu nak yang ni, mu kena tolong aku dengan banyak sujud. Apa makna banyak sujud? Maknanya banyak sembahyang sunnah.
Nak semayang fardu banyak tu je, 17 kali sujud je. Main dua tu, gitulah. Ataupun kita kata kalilah berapanya. Sekadar semayang fardu tu je lah sujudnya, 5 waktu tu. Tapi bila sebut macam ini, Rasulullah SAW ajar kepada sahabat. Seorang sahabat yang lain, dia sedih. Kalau dia tak tengok Rasulullah, rupa dia berubah. Kalau tak silap namanya Sauban. Nabi tanya, ya Sauban, kenapa kau berubah ni? Dia kata, ya Allah, tak tengok Rasulullah sehari tak boleh. Mesti kena tengok. Kita dalam selawat kita sebut, man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa tengok wajahmu ya Rasulullah, pasti akan gembira. Tengok wajah saya menyampah ya bila nak berhentinya. Rasulullah lain, suka. Lalu dia pun cakap Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni sedih. Nabi kata, kenapa? Sedihnya saya ada dua. Pertama, kalau saya masuk neraka, saya tak akan temu Rasulullah. Kedua, kalau saya masuk syurga, sudah barang tentulah saya boleh tak bawa Rasulullah, tempat lain tak ada temu saya Rasulullah. Lalu Rasulullah tak jawab, sehingga Allah turun ayat yang di akhir sebut, faulaikal ladzina an'amallahu alaihim minas nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah Allah akan beri nikmat kepada mereka. Anas bin Malik menyatakan, Nabi juga khadam Nabi selama 10 tahun. Dia kata bila Nabi sembuh, Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman aham. Seorang tu dia masuk syurga mengikut apa yang dia cinta. Kalau dia cinta kat Rasulullah, dia boleh juga bersama Rasulullah dalam syurga. Syarat dia masuk lah. Tak masuk nak buat macam mana? Tengok sahabat dia fikir macam tu. Sahabat ni tuan-tuan, dia kasih kat Nabi setakat mana? Kasih kepada Nabi yang pertama, nyawa dia sanggup. Kalau kaki kecil kena semadu ataupun duri ataupun benda kecil kepada kaki Rasulullah, dia rela nyawa dia diambil. Seorang sahabat bernama Zaid, rekah cerita, dia kena tangkap dan dihukum di kota Mekah. Masa nak kena hukum tu, hukumannya yang pelik. Ditanya oleh pembesar kota Mekah, mu nak tak kamu boleh balik ke negerimu, dekat dengan binimu, anakmu? Muhammad ganti kamu sekarang. Dia jawab apa? Wallahi, jika sekiranya semalu ataupun duri yang kecil masuk kepada kaki Rasulullah SAW, aku rela nyawa aku digadaikan supaya Rasulullah tak kena sampai tahap. Bukan dia mari tempat aku ni, dia dipotong sekerat-sekerat. Qata'u irban irbah. Dia doa dengan doa yang masyhur, Allahumma qtulhum badada, dan doa yang cukup dahsyat. Abu Sufyan yang menyaksikan peristiwa tu, belum Islam masa tu, dia kata apa? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Wallahi, aku tak tengok orang cinta kepada seseorang itu lebih daripada sahabat Muhammad cintakan kepada Muhammad. Kembali tahun 6 Hijrah, Nabi nak buat umrah. Sampai dekat Hudaibiyah, Nabi kena tahan.
Nabi hantar wakil Uthman ibn Affan. Dengar cerita Uthman kena bunuh, Nabi buat satu perjanjian namanya Bai'atul Ridwan di bawah pohon pokok. Janji Nabi ambil tangan dia, letak atas tangan dia, ni tangan Uthman, juga berbaiat. Semua sahabat banyak kecuali ada seorang nama Jak sembunyi belakang perut uta. Dia seorang tak baik. Bai'ah ni maknanya bai'ah berani mati. Kita akan perang sebab dia bunuh Uthman. Dengar gitu orang Quraisy takut ya sangat. Akhirnya mereka hantar seorang yang hebat. Ini sebelum Suhail ibn Amr dihunding. Orang ini bernama Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi. Urwah datang. Dia ni lebih kurang sebaya dengan Nabi lah, umur lebih kurang. Orang malu Allah di muka, asal Allah. Kira orang yang ada cerdik, orang bijak. Dia duduk kat Nabi. Style dia dah rapat sangat. Dia pegang janggut Nabi. Ya Muhammad. Tengah pegang macam ni, Al-Mughirah ibn Syu'bah tengok, dia ambil pedang dia, dia palingkan pedang dia belakang pedang ni, dia pukul atas tangan tu. Hoi. Dia pun buat lagi, pukul lagi. Siapa ni Muhammad? Dia kata itu anak kepada saudaramu, keturunanmu juga, tapi dia orang muda lagi. Maksud dia, kita kan kenal, kenapa mari orang lain buat kerja gini? Tak patutlah. Abu Bakar pun marah. Sebab orang tak buat, sahabat tak buat begitu pada Rasulullah. Orang Melayu tak boleh. Arab ni dia beza dengan orang Melayu. Orang Melayu setengah punggung tak apa. Arab setengah punggung macam gocong. Kita setengah kepala tak boleh. Arab setengah kepala biasa. Dia ada budaya tu, ada beza-beza, ada keadaan-keadaan. Ni main sepuluh. Urwah ibn Mas'ud ni kata, Muhammad, kamu tak usah perang dah dengan orang Mekah. Aku beri dua andaian. Andaian yang pertama, kalau kamu pergi perang, tak ada orang nak bantu kamu, mungkin kamu kalah. Andaian yang kedua, kalau kamu perang, kamu menang, menjadi rekod buruk pada kamu. Jarang orang dibunuh keluarga dia sendiri. Ada seorang yang buat komentar, zaman dia halau orang-orang Islam ni tak kira, dia lupa hak ni dia buat ingat pada Nabi senyap, Nabi ambil wuduk, Nabi ambil wuduk. Dia tengok Nabi ambil wuduk. Dan masa itulah dia tengok peristiwa yang pelik. Kemudian dia mau balik ke kampung, ke Mekah. Sampai di Mekah, dia kata jangan perang, jangan perang. Sekali ni mu jangan buat perangan macam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Mu kena berdamai. Kenapa? Wallahi sekali ni mu jangan pergi. Nah, aku pergi tengok Muhammad. Aku pergi tengok Muhammad, pergi. Muhammad ni Syekh, aku tengok dia punya orang-orang dia ni pelik. Dia ambil wuduk, ambil air semaya, air tu jatuh, sahabat tu tak ada. Bukan ambil semaya atas tu, air tu mustakmal lah orang kata. Tapi untuk wuduk Nabi tak lah kita kata mustakmal ke khas tu. Tapi buat satu muka, buat satu tinggi gini-gini. Kadang-kadang dia beringuh ataupun keluar musim ni, tak ada. Hak orang lain jangan, untuk guru mana besar jangan buat tuan-tuan. Rasulullah buat apa?
Rasulullah tak, dia tidak hidup dalam Rasulullah. Siapa tahap tu dia kata? Wallahi, tidak dia bercakap, semua senyap. Dan tidak dia cakap sepatah suruh berembuk pakat buah. Orang macam ni bahaya. Ni komander betul ni. Bukan kerana backhand, kerana sayang. Bukan kerana Rasulullah ni garang, tak, kerana sayang. Siapa tahap tu? Dia kata akhir sekali kata apa? Wallahi, kamu tahu, aku telah pergi menghadap Raja Rom, Kaisar. Aku telah pergi menghadap Raja Parsi, Kisra. Aku pernah menghadap Najasyi. Dan aku pernah menghadap mana-mana raja. Wallahi, aku tak pernah tengok takzim memuliakan sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad lebih daripada mana-mana orang lain lagi. Siapa tahap tu sahabat Nabi muliakan? Amr bin As. Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi ini dalam sejarah dia tak masuk Islam kecuali akhir ketika selepas daripada pembukaan kota Mekah, masa nak pergi Taif baru dia masuk Islam. Dan Nabi menyebut dalam hadis, Nabi ni selalu dia akan menggambarkan sahabat-sahabat dia untuk menggambarkan seseorang. Kalau orang nak tanya, dia kata dalam masa Isra' tu aku temu Nabi Ibrahim. Mu nak kenal tak rupa Nabi Ibrahim tu macam mana? Sahabat kata nak kasahibikum haza, macam sahabat kamu ni. Ini bukan saya lah, Rasulullah. Rupa Ibrahim memanglah keturunan tu. Dia kata contohnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini orang yang pertama bawa pekong ke kota Mekah 200-300 tahun sebelum Rasulullah lahir. Dan dia kena azab. Nabi ceritakan, nak kenal Amr bin Khuzai, mu tengok kepada Qusah. Ada seorang sahabat Nabi nama tu. Kawan ni kata, dah adakah ni menyebabkan rupa aku sama dia jadi bahaya? Tak, dia bukan. Cuma hadis tu dipertikaikan ulama. Nabi kata, kalau tak silap Nabi Allah Musa ataupun Isa, Nabi Allah ni rupa dia macam Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ni. Dan Urwah ni bila dia masuk Islam, dia minta izin Nabi nak pergi ke Taif ke puasa, nak ajak mereka. Nabi ni kalau dia cakap kena dengar dia lah. Jangan tak dengar. Sebab mesti betul. Nabi tengok kepada Urwah, Nabi kata jangan. Kenapa ya Rasulullah? Nanti kau membunuh kamu. Nanti kau membunuh kamu. Tak tu. Dia baik sangat dengan hamba dulu. Dia memang dia hormat sangat dengan hamba gini-gini. Nabi kata jangan. Dia kata izinkan saya. Nabi kata tak apa, aku izinkan. Dia pun pergi. Dan dia pergi, dia pun nak dakwah ni, akhirnya tak jadi. Bahkan orang muda Gibaling ni sampai dia kena luka. Waktu subuh dia naik atas cutuh rumah dia, dia azab. Masa itulah panah mari kat dia, dia mati. Dan dia rasa puas hati kerana dia mati membela Islam dan syuhada. Itulah Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi. Amr bin As, seorang sahabat Nabi duduk di Mesir. Dia masuk Islam lambat selepas pembukaan kota Mekah. Dia satu-satunya pergi kat Nabi minta syarat. Nabi kata syarat apa? Syaratnya Allah ampun dosa-dosaku yang banyak dahulu memerangi Islam. Nabi kata ya, mu tak tahu ke? Al-Islam yajubu ma qablah, wal hajj yajubu ma qablah, wal hijrah tajubu ma qablaha. Mu tahu tak, Islam ni dia hapus dosa semua sekali. Haji ni dia hapus dosa semua sekali. Hijrah ni boleh hapus dosa semua sekali. Rekah cerita Amr bin As ni nak mati. Ni dia mati selepas lama. Dalam 30-40 tahun, 50 tahun pula lepas tu. Ada beberapa
bersahabat termasuk anak dia. Anak dia Abdullah ibn Amr bin As. Abdullah dengan Amr bin As ni, anak ni bezanya 11 tahun. Ini kau muda je. Kita 35 dah nikah je dah lah. Beza tu. Dan Abdullah ni salah seorang Pak Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Sebab itu mereka panggil Akbarul Abadillah Abdullah ibn Mas'ud. Cerita ini menarik. Abdullah ibn Amr Al-As dia karang satu kitab hadis yang dipanggil As-Sadiqah. Dia kumpul hadis banyak Rasulullah SAW. Dia masuk ke Abah dia. Dia kata, ya Abah, kenapa bila masuk ni nak tengok dalam keadaan ni, dia tak nak tengok kat orang mari ni, dia paling ke dinding menangis. Kata dia, kenapa Allah ampun dosamu, Allah ni Rasulullah puji gini-gini. Dia kata, aku tak tengok amalan-amalanku, aku takut ada dosa. Dia kata, Allah selamatkanku, aku berada dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama ketika aku kafir, kalau Allah matikan aku, celakalah hidup aku. Keadaan kedua aku masuk Islam, lalu dia cerita. Dan ketiga selepas Allah wafat. Keadaan kedua dia cerita apa? Bila mana aku minta syarat Nabi macam tu, Nabi sebut macam tu, dia kata apa? Wallahi, sebelum daripada ini Rasulullah SAW lah manusia yang sebenci-benci dalam hatiku. Wallahi, bila aku dengar sahaya Rasulullah kata begitu padaku, Rasulullah lah sekasih-kasih orang kepadaku. Demi Allah, kalau kamu nak tanya aku macam mana sifat Rasulullah SAW, muka Rasulullah, wallahi aku tak tahu. Sebab bila mana aku bercakap dengan Nabi, mesti aku tunduk, aku tak boleh tengok wajah Rasulullah. Kita sama cacang. Oh, semangat. Ini sahabat kata, cinta kepada Rasulullah. Mereka yang berkorban untuk mempertahankan Rasulullah luar biasa. Abu Dujanah dalam perang Uhud, bila tentera musuh mari kuat duk attack Nabi ni, dia tahan belakang dia, wajah Rasulullah ni duduk dekat dengan dada dia, dia kepak. Puluhan panah dan dia mati di situ. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, selepas tumbangnya kerajaan Parsi, banyak harta rampasan comel-comel datang. Salah satunya baju permaisuri Raja Parsi. Oh, dah tahu lah. Kalau sekarang mungkin 3 juta pun. Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar kata baju ni tak boleh dibidang. Dah, saya ada orang nak bagi. Mereka kata, ya Amirul Mukminin, nak bagi binimu ke? Dah. Anakmu? Dah. Siapa? Aku kenal. Ia adalah Nusaibah. Ada anak cucu ni nama perempuan. Bila sebut saja nama Nusaibah, semua sahabat kata, ya, Nusaibah itu dah. Kenapa? Dalam perang Uhud, Nusaibah ni bila tengok tentera Islam lemah letih dah ni, dia main pedang, dia lawan dengan musuh. Tahan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu yaminan wala shimala illa wa ra'aitu Nusaibah tudafi'u anni." Wallahi, aku tak tengok kiri dan aku tak tengok kanan, melainkan aku tengok Nusaibah sedang mempertahankan aku. Sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habasyi, kubur dia mana? Di Syam, Syria. Selepas wafat Rasulullah, dia tak nak azan, terus dia pindah, tak tahan. Kat mana? Dia duduk di kat Syam. Ada riwayat menyatakan dia mimpi
Rasulullah selepas berapa tahun. Terus dia musafir, dulu tak payah ambil visa, tiket apa-apa, terus pergi je ke Madinah. Sampai di Madinah, masa tu Hasan musim sore, kata orang remaja, pergi kat dia, pakcik, boleh tak pakcik tolong azan sekali, kami nak dengar. Sebab bila telah buat satu keputusan, dia tak akan azan walaupun dia tak gila. Dia tak akan azan selepas wafat Rasulullah, sebab dia azan untuk Rasulullah dia. Tuan-tuan, bila menangis, bila peluk dua putera Rasulullah, lalu cucu Rasulullah, kerana Rasulullah sayang kat kamu berdua, aku wajib sayang kat kamu. Aku dia pengasas. Orang-orang yang tua, yang masih ada saki-baki, yang pernah dengar azan Bilal masa Rasulullah hidup tu, dengar Bilal azan tu, semua menangis, mengingatkan nostalgia lama, tuan-tuan. Ada yang mengatakan seolah-olah Muhammad telah kembali hidup. Itu maha azan Bilal, tuan-tuan. Kita tak tahu dah macam mana. Sebab dia azan ni bukan dengan mulut, dia azan ni dengan takwa. Dia azan ni dengan hati yang takutkan Allah, cintakan Rasulullah. Ada riwayat kata bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak boleh menangis. Ni orang cinta. Rekah cerita bila nak wafat, nak mati di negeri Syam, bininya kata, wah Haznah, alangkah kecitanya suami mati. Bila dalam sakit ni terus jawab, wah Farhatah, alangkah sukacitanya, gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah, esok aku akan bertemu dengan Muhammad, dan juga aku akan bertemu dengan kekasih-kekasih Muhammad dan juga sahabat-sahabat. Sebab sayang kat Nabi SAW. Seorang perempuan dalam perang Uhud, orang tanya, masa tu ayah dia pergi perang, orang bagi tahu ayah dia mati, dia kata Rasulullah macam mana? Mak dia apa ni, suami dia mati, dia kata Rasulullah. Saudara dia mati, dia tanya Rasulullah macam mana? Anak dia mati, dia tanya Rasulullah macam mana? Semua kata Rasulullah baik. Aku percaya. Tengok Rasulullah, dia pegang kat jubah Rasulullah. Dia menangis, dia kata wallahi tidak ada musibah yang lebih besar melainkan Rasulullah SAW selamat, jadi hak lain kecil aja. Tengok macam mana dia cinta kat Rasulullah SAW. Cinta sungguh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min waladina wa walidina wa min al-ma'il azim. Rasulullah SAW adalah yang lebih kami kasih daripada kami, daripada anak kami, daripada bapa kami, daripada air yang sejuk yang kita diberi pada musim panas yang kita dahaga sangat. Lagi aku suka, sayang, cinta kat Rasulullah. Sebenarnya kalau saya nak cerita Rasulullah panjang dah, lebih banyak lagi ni, sepatut 2 jam setengah tuan-tuan. Dengar kata ada kambing nanti kan, tak adil pula. Saya khulasah dalam masa 5 minit saja, sebab saya bila tajuk macam ni sebenarnya saya tak boleh lah. Banyak lagi, kadang-kadang saya menangis kalau nak bincang cerita ni. Memang ada beberapa kisah-kisah yang lain, tapi tak apalah, cukuplah. Banyak tu sahabat-sahabat yang kita tunjukkan. Tapi nombor satu, kalau nak tanya cinta kat Rasulullah, bagi saya tuan-tuan, cerita ni bukan cakap. Kita kena belajar sirah Nabi. Saya mengambil semangat tahun ni, saya fikir macam mana nak mempersembahkan sirah Nabi kepada khalayak. Banyak dah saya tengok, saya temu, Allah ilhamkan sikit, saya buat garis masa hayat Rasulullah. Sampai kita boleh tahu umur Nabi tu berapa tahun. 63 tahun 4 hari. Apa peristiwa kronologi saya sebut dalam buku ni, daripada awal sampai akhir, daripada Nabi sebelum lahir sampai Nabi lahir seumpama. Kita akan buat macam ni.
Ini penerangan sikit saja apa yang berlaku. Bawah ni tafsir dia, tepi ni gambar dia. Jadi 3 dahak lah kita akan dapat dengan mudah. Kita akan terangkan juga siapa di kalangan sahabat Nabi ahli syurga, ummahatul mukminin, kisah dia, anak-anak dia binatang. Nabi suka binatang. Dia ada kuda dia banyak. Kuda dia nama As-Sakab Al-Muhtajiz. Dia ada dia punya unta dia nama Qaswa. Ada unta hak ramai-ramai, hak banyak-banyak. Ada hak unta hak dia selalu naik. Dia ada keldai barak yang dipanggil dul-dul, ada 3 ekor. Dia ada kambing, banyak kambing dia ada. Rasulullah. Dia ada ayah jantan. Mengikut riwayat Ibnu Sayyidin Nas, dia ada ayah jantan. Warna putih. Dia akan bawakan musafir. Hidup tak. Artinya tak ada ayah jantan ekor dia. Lembu Nabi tak ada. Lembu tak ada. Ini dalam riwayat. Dia ada pedang. Pedang dia banyak. Sehari sebelum meninggal dia hadiah semua pedang-pedang. Saya baru balik dari Turki, tengok pedang Rasulullah, Allah, di muzium Tok Kapi. Kata Rasulullah, hebat dia. Dia ada semua barang-barang dia tu, Masya Allah, hebat. Dan buku tu saya terangkan. Kedua, kita bukan sekadar nak tahu sirah, apa yang Nabi kata. Sebagai contoh, lama dah kita kemukakan hadis 40 oleh Imam Nawawi, tapi ada 50 hadis kali Ibn Rajab. Saya syarah. Baru ni orang dah bertikahkan hadis ke-8. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk perang manusia semua. Apa maksud sebenar? Kami jawab hampir 20 lah dalam buku ni. Dan cerita mengikut kaedah ulama sebenarnya bukan siapa lapor darah pergi perang habis semua orang dibunuh. Bukan macam tu. Dalam Islam ni peraturannya cukup tinggi. Poin seterusnya ni kita kena fikir. Nabi ni orang yang paling hebat jaga masa. Masa peliharalah, saya sebut. Nabi memang orang paling kuat. Sejarah dunia buat kajian, tak ada seorang pun atas muka bumi dunia sampai sekarang ni 10 tahun saja boleh bina sebuah negara madani. Madani wasi Rasulullah lah, madani sungguh. Nama apa? Madinah. Tak, saya sebut dalam buku ni pun saya sebut. Lama dah sebut buku ni, lama dah, tak baru ni. Lama dah saya sebut. 10 tahun. Dia bukan masalah bina tamadun. Dia membina pembina tamadun. Human capital. Mana ada orang boleh buat? Proses manusia. Ya Nabi sebut khairul qurun qarni summa allazina yalunakum. Sebaik-baik kurun. Hebat lagi. Mereka ni bantai tamadun dunia yang bersifat jamin, yang bersifat beku. Rom tumbang, Parsi tumbang, Mesir tumbang, termasuk Palestin. Habis. Siapa buat? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan Nabi sebut. Nabi sebut sekarang sahabat tu buat. Tak berjaya saat kedua, tapi buat juga. Contohnya Nabi kata la tuftahunal Qustantiniyatu falani'mal amiru amiruha walani'mal jais zalikal jais. Kota Konstantinopel pasti akan dibuka. Istanbul tu sebaik-baik pemimpin yang membukanya. Berapa ratus pemimpin cuba tak dapat. Akhirnya Allah takdirkan selepas 800 tahun Muhammad Al-Fatih dapat buka. Luar biasa tuan-tuan. Ini Rasulullah. Ajar kepada kita belajar, baca, cari ilmu macam mana pun, sebab kekuatan tu penting. Saya sebut dalam tinta nasihat untuk ini, sesuai untuk anak cucu kita ni memang penting sangat. Apa Nabi buat? Nabi ni orang yang paling banyak bersedekah. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Ni kan ceramah ni pada ceramah ni je, tapi masa tak ada. Cerita buat sedekah. Kita baca dalam buku ni, saya gambarkan contohnya Hatim, pemurah yang amat sangat. Kalau saya cerita panjang dia. Tapi Nabi adalah sepemurah-pemurah manusia. Sebagaimana riwayat daripada Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Banyak kisah dan fadilat dan pahalanya. Nabi orang yang kuat berdoa. Saya sebut dalam buku ni. Antara doa yang Nabi suka lazimi,
ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Antara doa yang Nabi ajar kepada Abu Umamah Al-Bahili yang banyak hutang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min hazabati salwan. Akhirnya dia selesai hutang, dia pula boleh sedekah banyak. Jadi tuan-tuan, bila sebut cinta pada Rasulullah, mesti kena ada satu benda. Yang nombor satu sekali, ikut sunnah Nabi SAW, baca sirah Nabi, beramal apa yang kita nyatakan. Sekadar itulah saya mohon maaf, bahasa saya kasar, tak sesuai dengan khalayak sini, tapi kerana nak zahirkan kita sayang, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunubana, alhimna rushdana wa a'izna min syarri. Wa sallallahu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.